Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak discuss pasal bukan cerita hantu lah. Bukan cerita hantu. Hari ni aku nak cakap pasal kerja. Apa beza kerja swasta dengan kerja kerajaan? Aku sebenarnya sekarang ni kerja di sebuah PBT. Aku tak boleh bagi tahu lah PBT apa kan, untuk orang kata TNC lah. Tapi aku boleh katakan dia adalah satu organisasi kerajaan lah di bawah pentadbiran Negeri Selangor. Aku juga sebelum ni pernah bekerja di syarikat swasta. Macam aku cakap lah, aku sebenarnya dulunya aku jurusan seni bina. So lepas je habis daripada grad, sarjana ijazah, iaitu masters lah, aku terus bekerja dengan firm swasta lah. Lepas tu bekerja selama 5 tahun. Dalam 5 tahun tu pernah jugalah kita orang kata ambil macam-macam pengalaman lah, dari segi projects, dari segi freelance pun ada buat juga. So hari ni aku nak cerita pengalaman apa beza kerja kerajaan dengan kerja swasta. Aku kerja kerajaan pun baru lagi, masa 2 bulan lah. So aku nak ceritakan apa perbezaan ketara. Okey, pertama sekali, pengalaman aku adalah sangat berbeza dengan pengalaman orang lain Sebab jawatan aku berbeza, skop kerja aku pun berbeza, jabatan aku pun berbeza. Dia sangat berbeza. Aku takkan sama dengan orang kerja kerajaan sebagai polis. Aku takkan sama dengan orang kerja kerajaan sebagai seorang tentera, sebagai seorang doktor, lain sangat. So aku tak boleh nak cakap semua kerja kerajaan sama. Dia ikut skop. Sama juga kalau kau kerja swasta. Tapi kita boleh orang kata bagilah sedikit generalization lah, ataupun secara rambang lah apa beza dia. Okay? Antara beza pertama lah yang aku katakan, kerja swasta dan kerja kerajaan. Bila kau kerja swasta, environment dari segi penghusuan kerja tu lain. Boleh dikatakan bila aku kerja swasta, hampir semua benda pun kau akan buat. Dari segi kerja admin, kerja documentation, filing, dan kerja hakiki kau lah. Kerja hakiki aku sebagai seorang arkitek adalah menyiapkan plan bangunan, menyiapkan segala design, reka bentuk. Dan boleh dikatakan bila kerja swasta ni tak ramai orang dalam satu firm tu. So maknanya kau akan banyak orang kata buat pelbagai benda lah dalam satu projek tu. Kalau kerja kerajaan, dia surat menyurat contohnya dah ada orang yang buatkan. Kau je seorang kata minit kat dia orang. Terma minit ni maksudnya arahan kau lah. Kau tulis lah di sebuah kertas ke apa, kepada siapa, apa kau nak, sign dan tarikh, dan orang tu akan melaksanakan lah arahan tu. Itulah perbezaan dari penghusuan kerja. Dia sangat berbeza lah. Dia kalau kerja swasta ni, kalau kerja kerajaan, dia semua orang ada dia punya task masing-masing. Macam kalau pegawai kerajaan, contoh kalau aku banyak melaksana dan menyemak di peringkat akhir. Maknanya di bawah aku ada PPSK, iaitu pembantu seni bina kanan, sebab aku dalam industri seni bina juga. Pembantu kanan tu biasanya adalah grade 38 lah, ataupun tak silap aku 38 kot, 38 ke 36, tak tahu. 36. Okay, grade 36. Dan mereka ni akan menyemak terlebih dahulu, mula daripada 29 menyemak. Lepas tu dia akan naiklah kepada pegawai yang paling tinggi, sampailah kepada ketua jabatan iaitu pengarah. So penghusuan kerja adalah sangat-sangat aku boleh katakan sistematik, mengikut grade. Setiap grade penghusuan kerja lain-lain. So di swasta pula hampir semua benda-benda kau buat. Surat pun kau buat, melainkan memang company besar lah. Tapi company yang aku kerja masa swasta tu adalah company boleh dikatakan kecil atau sederhana lah. Sebab kita orang memang dikatakan surat menyurat ni semua benda kita buat, kecuali admin lah.
admin pun bukan semua admin yang boleh buat. Ada admin yang buat accountant, ada admin yang buat ni. Tapi di kerja kerajaan tu memang surat menyurat semua kau memang tak buat lah. Banyaknya kumpulan, orang kata kumpulan A, B dan C kan. Kumpulan pelaksana B dan C ni banyaknya yang akan membuat lah kerja-kerja seperti tu. Biasanya jawatan mereka 11 sampai ke 27 27, 36. Kumpulan A ni adalah 41 ke 52 ke Jusa A, B kan, sebagainya lah. Ikutlah. Biasanya ni pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan lah semua ni, geng-geng menteri-menteri kan. So itu adalah beza yang pertama lah. Perbezaan yang kedua adalah di kerajaan kau akan menghadiri macam-macam event, macam-macam majlis, sebab engkau ada kursus. Di swasta kau tak ada kursus. Kau hanya buat kerja hakiki kau, itu saja. Sebab dia direct daripada klien. Kau sebagai konsultan, bos bawah akan mengarahkan apa yang kau sepatutnya kau buat. Dan kau biasanya kalau buat kerja-kerja lain ni adalah mungkin kalau kau profesional, contohlah kalau kau seorang arkitek atau doktor, kau ada kena menghadiri beberapa mungkin kertas ataupun kursus lah, bagi kursus di mana kau kena mungkin dalam setahun tu kau ada kota lah untuk kau ada points ke apa untuk kau melayakkan untuk terus mendapat title tu lah. Kalau dekat swasta macam tu je lah program ni. Tapi kalau di kerajaan macam-macam jenis. Dan kau, kalau aku punya agensi ni atau PBT ni, kau memerlukan 5 hari berkursus 5 hari berkursus dalam setahun untuk melayakkan kau mendapat mata minima. Ni maksimum boleh lah. Tapi ikutlah, kalau kau tak ada kerja kau boleh pergilah. Tapi kalau macam pengalaman aku, memang kau akan selalu ada kerja lah. Kan. Lepas tu kalau engkau, satu lagi perbezaannya, tapi bagi aku dia interesting lah. Sebab engkau bukan saja di dalam jabatan kau, kau akan pergi tempat lain dengan jabatan lain, kadang-kadang dengan agensi lain. So kau banyak, orang kata, expose diri kau dengan cara kerja orang lain, dapat kenal macam-macam konteks kan, dengan datuk-datuk, dengan MB, dengan sebab kau kerjaan. So kau akan berjumpa lah dengan VVIP, daripada Pak Gad sampailah ke VVIP sampai ke PM, kadang-kadang kan ikut projek lah. So itu bagi aku interesting lah. Kalau kau di private ni, biasanya bos kau akan wakilkan company. Kalau firm kecil lah kan. Kalau kau well, if it's a big firm, then mungkin kau disuruh kau pergilah. Kau mungkin bos kau pun kira orang kata orang yang dipercayai oleh pengurusan tertinggi, kau dihantar lah. Tapi kalau biasanya kalau di kerajaan ni, kalau pegawai-pegawai ni memang akan pergilah. Biasanya kalau pengarah tak ada, engkau lah the next person in hand lah, next person in line lah untuk orang kata melakukan segala kerja-kerja ataupun bertindak sebagai wakil jabatan kau lah. Okay. So itu satu. Yang keduanya, yang ketiganya adalah dari segi gaji lah. Gaji boleh dikatakan kerajaan ni memang betul tak setinggi swasta, tetapi kau akan mendapat gaji yang orang kata kukuh dari segi, kalaupun pandemik lah contohnya lah, kita ambil pandemik, gaji kau masih berjalan sebab kerajaan adalah kerajaan. Kerajaan akan sentiasa ada, melainkan kerajaan tak ada sebab peperangan. Itu je lah aku rasa sebab, atau darurat dan teruk perang lah. Itu aku rasa antara the only sebab yang mungkin tak ada gaji lah. Tapi kalau di swasta macam-macam orang kata tinggi, tapi kau tak tahu kau boleh dapat ke tak. Kalau let's say contoh klien cakap, saya on hold lah projek ni, bos pula tak ada saving, masalah kau kenalah tunggu kan. Kau tak, kau nak cari kerja baru, kau nak menyara komitmen kau, keluarga kau, makan masa. So itulah kekurangan kerja di swasta dan juga kekurangan kerja di kerajaan. Gaji tak setinggi tetapi stable. Di swasta gaji tinggi tapi tak stable. So check and balance, ikut kau kan. Bagi aku, kalau kau dalam jurusan profesional, kalau kau dah pegawai-pegawai tinggi tu memang heaven lah. Kalau kau duduk kerajaan,
sebab orang kata memang fixed income and it's a big amount, dan kau pun tak terasa sangat lah kalau kau beri kumpulan ialah profesional. Kalau kau duduk di swasta tu mungkin ambil masa sikit lah nak naik pangkat semua apa tu semua kan. Walaupun kau tinggi mana pun kelayakan kau kan. Sebab dalam kerajaan ni orang kata engkau, grade engkau dah ditentukan, dan juga orang dah boleh tahu gaji kau berapa. Dia memang terus dah ada dia punya sistem piramid tu, pentadbiran piramid tu. Kalau engkau masuk swasta, kalau engkau pangkat sama pun tapi mungkin pengalaman dia lebih, gaji dia tinggi, kau tak tahu siapa gaji tinggi. Mungkin dia ni lagi tinggi, mungkin dia tu lagi tinggi. Kau tak tahu. Melainkan kau buat interview dalaman lah, kau buat temu bual dalaman lah. Tapi kalau di swasta, di kerajaan ni kau dah tahu. So gaji, pengurusan kerja, aktiviti luaran, selain daripada tu, perbezaan yang ketara aku rasa mungkin dari segi bahasa lah. Kalau kerajaan ni memang bahasa pengantar adalah bahasa Melayu lah. Ada juga certain dokumen ataupun perkara yang mungkin melibatkan bahasa Inggeris. So bagi aku yang daripada swasta ke kerajaan ni, dia memang orang kata kita orang dah biasa lah. Sebab bahasa ni kita guna dua bahasa ni je kan. So tak adalah terlalu orang kata culture shock sangat. Biasa je lah, boleh je, tak kisah pun kan. Tapi orang kata dia lain bahasa Malaysia korporat ni dengan bahasa Malaysia yang kau pasar tu lain lah. Dia punya tu adalah dia punya orang kata kosa kata yang berbeza. Dan mungkin kau dah lama kerja, kau akan selalu guna lah, orang kata kan, selalu guna, dan orang kata selalu berdialog ataupun bersurat menyurat kau dalam tu lah kan. So maknanya itulah perbezaan dia yang dari segi bahasa semua. Satu lagi aku boleh katakan bahawa mungkin dari segi kuasa bos tu sendiri, macam okey, di kerajaan bos kau adalah kalau di PBT lah, kau punya big boss adalah YDP lah, yang dipertua PBT tu lah. Kalau majlis atau apa-apa, ataupun kalau contohlah kau punya pengarah kau adalah bos kau dalam office kau lah, jabatan kau lah kan. So dia lain dia punya prinsip tu. Kalau contoh lepas tu kau ada ahli-ahli majlis. Contoh kalau kau di swasta, memang bos kau berkuasa mutlak lah kan. Sebab dia hire kau, dia boleh pecat kau bila-bila masa semua kan. Dan dia tidak terikat dengan orang kata macam contoh di kerajaan, orang kata apa tu, kau ada macam mungkin skim kontrak, skim tetap kan. Tapi macam orang kata kuasa bos di swasta lebih power lah. Kalau di kerajaan, contoh kau ada tata tertib, dia masih lagi orang kata boleh buat rayuan, dan bos pun kau bukan final say kan. Sebab dia orang kata bila kau dah masuk tu, sebab tu orang kata masuk tu susah, tapi bila kau dah dalam kerajaan tu senang sikit lah macam tu. Bukanlah suruh kau buat hal, tapi orang kata kalau kau buat hal pun nak dibuang tu susah sikit lah kan. Walaupun kau kontrak ke apa kan. Kalau kontrak pun biasanya penyambungan tu ikut, ada yang jenis kontrak dalam setahun lepas tu jadi tetap, ada yang kontrak 2 tahun lepas tu disambung sampailah kiamat. Ada juga macam tu, yang sambung kan. Satu lagi pemberitaan ketara aku tengok dari segi mungkin di kerajaan, aku rasa di kerajaan ni memang kalau kau jenis tak jaga badan, kau jenis tak diet, kebanyakan macam even office mate aku memang semuanya masuk keding sekarang ni gedempol. So tu bahaya sikit lah. Sebab apa? Sebab makanan memang senang dapat. Setiap kali mesyuarat memang akan ada makanan. Bila aku dekat swasta dulu, boleh dikatakan kalau makan tu sangat rare lah, sangat-sangat rare. Kalau ada makanan tu memang sangat rare lah, orang kata macam memang it's like very very seldom lah. Melainkan klien tu, kontraktor tu jamu kau. Tapi
Kalau setakat kita punya meeting ni tak ada lah makanan. Tak ada lah. Mungkin sangat, kalau big boss datang barulah. Tapi kalau kita ni serve air je lah. Tak ada. Dalam private memang tak ada lah kalau makanan ke apa semua benda tu kan. Biasanya memang orang kata mungkin kau dapat lah biskut ke apa. Tapi kalau kerajaan ni mewah sikit lah. Memang bab makanan ni memang ada lah kan. So setiap kali mesyuarat lah. Lepas tu lagi satu bagi aku ialah mungkin dari segi pekerjaan pun. Okay, antara orang cakap kerajaan ni kerja relax. Bagi aku boleh katakan dalam senario aku, bila aku kerja private ni, aku lagi relax sebenarnya. Lagi relax bukanlah tak kerja, tapi pergerakan aku tak banyak. Aku biasa dekat office, duduk satu tempat buat kerja, drawing, whatever, dalam satu tempat tu lah. Tapi kalau kerja kerajaan, aku kena pergi mesyuarat, kena pergi lawatan tapak, kena buat ini, buat ni, buat tu, jumpa dia ni, jumpa dia tu. So, office besar, kau kena pergi jabatan lain. So macam kau sentiasa on the go tau kan. Nak buat ni, sentiasa orang kata aktiviti kau. Kau takkan duduk diam satu macam di office lah. Kau takkan duduk terperuk macam tu. So banyak benda lah kau boleh buat. Dan dia sebenarnya bagi aku best juga macam tu. Aku suka macam tu sebab at least kau always on the move lah kan. Taklah bosan duduk setempat kan. So yalah, itu antara bagi aku dia punya perbezaan lah, ketara lah. Dari pergi mula-mula ni urusan kerja, kau punya gaji, environment, aktiviti luar, khusus semua apa kan. Dari segi benefits pun benda-benda common macam tu kau akan tahulah kan. Macam dari aku banyak kena hadir mesyuarat. Kena orang kata mesyuarat ni, orang kata dalam kerajaan ni satu benda yang everyday lah kan. Everyday mesyuarat jabatan, mesyuarat ni, mesyuarat tu, semua apa benda semua akan bermesyuarat saja. Tapi yang paling teruk bila mesyuarat tu tak ada solution. Itu aku paling tak suka. Mesyuarat, bila mesyuarat tak ada solution. Lepas tu kalau dalam mesyuarat tu tambah lagi masalah. Itu aku paling, antara nanti aku akan buat video culture yang aku rasa apa yang swasta bagus, apa yang kerajaan bagus. Tapi yang ini comparison, bukan nak cakap ini bagus tu tak. Itu just comparison kerja saja. Tapi bagi aku dua-dua ada kelebihan, dua-dua ada kekurangan lah. So aku rasa itu sajalah kot video aku kali ni. 17 minit dah pun. Aku pun malas nak orang kata ulas banyak. Bongok. So hari ni adalah 20, hari ni berapa 27 Julai. 27 Julai bersamaan dengan 9 Muharram. Hari ni aku puasa, besok aku puasa juga. So besok puasa Ashura. Pastikan korang puasa, sebab dunia bukan selama-lamanya. Kau kerja kerajaan ke, kau kerja swasta, satu hari kau akan meninggal dunia dan kau akan berjawatan tetap dekat akhirat nanti. So all the best. Bye bye.